Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini Pantau Kerajaan Baharu, tetapi fokusnya kita nak melihat kepada lawatan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Banyak perkara yang disentuh, banyak perkara yang diteliti dan pastinya antara kedua-dua negara memperlihatkan kepada satu keadaan yang lebih baik bukan saja hari ini tetapi untuk tahun-tahun yang mendatang dalam segala aspek, terutamanya berkaitan dengan hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia. Hari ini kita memberi fokus berkaitan dengan strategi dan juga keselamatan. Ini adalah perkara penting dan perkara asas yang perlu dilihat dan juga diakses bersama dalam memastikan bahawa kedua-dua negara mempunyai hala tuju dan persetujuan yang boleh memberi kebaikan kepada kedua-duanya. Pakar Kajian Strategik dan Keselamatan UPNM Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam bersama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Prof, pertama sekali untuk kita melihat ini adalah berkaitan dengan kerjasama dari aspek dan keselamatan. Jika kita bercakap berkaitan dengan aspek ini, Malaysia, Indonesia, apa antara perkara penting untuk kita lihat kepada hubungan kedua-dua negara dalam kita bercakap berkaitan dengan keselamatan dan juga isu berkaitan dengan strategik hubungan dua hala ini? Baik, pertama sekali Ihsan dan semua tim daripada Astro, terima kasih atas peluang ini. Dan apa yang saya boleh mulakan dalam perbincangan kita pada petang ini adalah dengan melihat satu aspek yang semua kita harus akui bahawa satunya hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini sangat istimewa. Ianya boleh boleh disebut juga dalam diplomatic definition itu sebagai organic relationship, iaitu satu hubungan yang sangat istimewa yang mana kita dengan satu rumpunnya, satu agamanya, bahasa pun sebenarnya tidak banyak beza, ya. Jadi ada pelbagai aspek yang menjadikan kita cukup istimewa kebersamaan kita itu, ya. Yang keduanya adalah tentang figur seperti PM10 kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Jokowi sebagai Presiden Indonesia itu mempunyai juga satu hubungan yang cukup akrab, yang cukup istimewa. Selain daripada itu, kita dapat lihat dalam banyak aspek lagi memang kita tidak dapat nafikan kedua-dua negara ini cukup dekat daripada pelbagai aspek, dan itulah yang harus kita julang, kita angkat dan kita perkasakan. Jadi lawatan ini sangat tepat, kena pada masanya dan akan membuahkan hasil yang cukup baik untuk kedua-dua buah negara. Mhm. Dan juga Prof, untuk kita melihat kepada perkara-perkara lain selepas ini, tetapi sebelum itu, ini lawatan pertama Perdana Menteri ke luar negara dan negara pertamanya adalah Indonesia. Bagaimana seorang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa personanya ataupun identitinya sebagai Perdana Menteri, untuk Prof lihat dengan kerjasama yang boleh dilaksanakan atau yang boleh dijalinkan dengan Joko Widodo, Presiden Indonesia selepas ini? Ya, sebenarnya itulah kita panggil uh, satu-satu perkara yang sangat perlu sebenarnya bagi uh, hubungan luar di antara negara, dan juga pelantikan seseorang ketua negara, dalam dalam kes ini pelantikan Perdana Menteri kita lah yang terkini, dan ke mana beliau akan membawa Malaysia, terutama sekali melalui kita lihat lawatan pertama beliau, dan mengapa Indonesia bukan negara lain, di situ sebenarnya akan determine ke mana negara ini nak dibawa dan apa hasrat serta agenda besar di sebaliknya, ya. Jadi sebab itu rata-rata sebenarnya kita menunggu, termasuk saya pengamat dalam bidang keselamatan, kajian strategik ini, memang menunggu-nunggu ke mana Anwar Ibrahim nak membawa Malaysia dan negara mana yang dia akan lawati. So, okey, sekarang ini jelas bahawa Indonesia dipilih sebagai negara yang pertama, dan negara yang pertama ini sebenarnya amat penting, dan kita lihat
itu tindakan yang paling tepatlah dengan lokasi kita yang berdekatan. Macam yang saya ceritakan tadi, hubungan kita itu sangat istimewa. Malah Indonesia hari ini juga daripada segi ekonomi, mereka itu sangat sangat cemerlang, pembangunan mereka itu sangat apa ni, pesat dan juga perlu kita manfaatkan, ya. Dan untuk Indonesia pula, apabila mereka membangunkan Nusantara, ibu kota baru di Kalimantan itu, dan seharusnya diambil peluang dan ruang yang sangat baik oleh Perdana Menteri kita, dan juga Malaysia amnya. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat sebenarnya figur Datuk Seri Anwar Ibrahim itu juga adalah sebagai seorang tokoh yang membangunkan ABIM, ya, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan di Indonesia kita mempunyai Himpunan Mahasiswa Indonesia, HMA, dan keduanya itu sering berhubung, dan sering maknanya bersinergi. Jadi kalau ini dapat dimanfaatkan, pastinya ia akan membuahkan satu hasil yang cukup baik bagi kedua-dua buah negara. Ya. Ya, Prof, dalam ucapan hari ini, Perdana Menteri ada menyatakan berkaitan dengan pekerja-pekerja warga asing, terutamanya daripada Indonesia dan sebagainya. Kita nak melihat kepada pengkhususan berkaitan dengan isu sempadan, terutamanya di Ya. kawasan-kawasan tertentu, contohnya di Sarawak, perairan dan sebagainya. Ini sangat penting apabila kita nak melihat kepada kawalan kemasukan tanpa izin dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat kepada sinergi seperti yang Prof nyatakan tadi untuk memastikan bahawa perkara ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya? Mungkin untuk memastikan ia tidak berlaku 100%, ia agak mustahil. Tetapi dalam masa yang sama, ia mendapat kesefahaman dan juga sependapat dalam perkara-perkara ini untuk mengelakkan perkara-perkara yang mungkin boleh menggugat hubungan dua hala nanti. Ya, jadi sebelum itu Ihsan, kita mungkin boleh jelaskanlah kepada semua Hmm. bahawa apa isu-isu yang didepani, Hmm. dalam hubungan dua hala di antara Malaysia dan juga Indonesia Indonesia. ini, Ya. Jadi salah satu daripada isu yang paling dekat sebenarnya adalah berkaitan dengan apa yang disebut oleh Ihsan tadi adalah maritim, jadi kita ini negara maritim, sama seperti Indonesia yang dikelilingi oleh laut. Ya. Jadi sempadan negara kita sangat luas, dan kita boleh istilahkan sebagai sempadan yang poros, kerana kita tidak boleh membina tembok yang boleh mengawal seluruh pulau, yang mana Indonesia mempunyai lebih daripada 1,000 kepulauan. Dan bagi negara kita juga adalah mustahil untuk memasang pagar, maknanya daripada pantai barat ke pantai timur, dan begitu juga di Malaysia Timur. Jadi di sinilah maknanya salah satu isunya adalah berkaitan dengan sempadan kita yang luas, yang poros, dan menyebabkan kemasukan, terutama sekali kita panggil immigrants, illegal immigrants, juga termasuklah trafficking ataupun penyelundupan pemerdagangan manusia pun berlaku, seperti terutama sekali di Sabah, yang melibatkan Filipin, Sabah dan Malaysia. So triangle itu. Selain daripada itu, isu-isu seperti kita lihat terorisme, juga suatu masa dahulu sekitar tahun 2000 sehingga 2005, ketika itu jemaah Islamiah sangat-sangat signifikan, malah jemaah Islamiah yang melakukan banyak serangan bom, di seluruh Asia Tenggara ini, dan berpusat di Indonesia itu, sebenarnya telah diestablishkan ataupun dibina markas itu di Malaysia pada tahun 1993. Jadi masih wujud saki-baki yang berideologi radikal daripada jemaah Islamiah, jemaah Ansarut Tauhid, jemaah Ansarut Daulah, malah di Malaysia kita juga ada kelompok-kelompok ISIS dan juga Negara Islam Indonesia, DII. Jadi di situ antara isu-isunya, selain daripada itu adalah isu pelanunan ataupun piracy. Jadi piracy kita lihat di terutama sekali di Laut Cina Selatan itu semakin hari semakin banyak, dan pada tahun 2001 peningkatan kes pelanunan adalah sebanyak 61.4%. Selain daripada itu, isu lain juga adalah melibatkan kemasukan warga Rohingya daripada Bangladesh. Mereka itu maknanya daripada Myanmar ke Bangladesh dan kemudian mengambil kapal untuk masuk ke Malaysia.
dan laluannya adalah menggunakan laluan Selat Melaka itu, dan kebanyakan mereka akan masuk ke Aceh sebelum ke Malaysia. Dan malah baru lagi sekitar 2 minggu yang lalu sebuah kapal yang dipenuhi lebih kurang 100 pelarian Rohingya ini telah ditolak oleh askar Indonesia ke tengah laut dan dipercayai ke bahagian laut Malaysia. Jadi ini antara isu-isu selain daripada fishing ataupun kita panggil nelayan, isu-isu nelayan dan juga isu yang berkait dengan apa ni kita panggil pertindihan ataupun dispute on apa ni sesetengah kepulauan ataupun sempadan. Jadi inilah isu-isu yang mendepani hubungan dua hala daripada aspek keselamatan. Dan daripada sudut geopolitik yang lebih besar, kita tidak dapat nafikan ialah apabila kuasa besar di antara barat dan timur yang cuba menggunakan Malaysia dan juga Indonesia ini sebagai platform dan juga proksi untuk pertembungan yang mereka miliki. Malah hari ini Laut Cina Selatan juga yang dikongsi secara tidak langsung oleh Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara jiran yang lain juga boleh menjadi satu ancaman sebagaimana yang terbaru semalam naval apa dipanggil ship naval patrol daripada China iaitu naval yang terbesar sekali telah masuk sehingga ke Kepulauan Natuna yang dimiliki oleh Indonesia, selain daripada isu Spratly Island dan lain-lain. Jadi inilah perkara-perkara yang menjadikan hubungan ini perlu dilihat, perlu diperbaiki, dipupuk dan diberikan nafas baru supaya tidak ada lagi maknanya ancaman yang lebih besar yang akan merosakkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Prof, Perdana Menteri ada menyatakan bahawa akan memudahkan kemasukan pekerja-pekerja warga Indonesia ke Malaysia. Pastinya ia antara progres dan juga langkah yang akan dilakukan dalam masa terdekat khususnya. Adakah Prof melihat kepada langkah ini akan dapat mengurangkan isu-isu seperti yang Prof nyatakan tadi berkaitan dengan sempadan maritim yang mungkin dapat ditembusi oleh warga asing dan juga mereka yang tanpa izin datang untuk bekerja di Malaysia? Ya, Ihsan, ini satu situasi yang tepat lah. Kerana begini kita lihat kemasukan apa ni kata pekerja-pekerja asing dan juga yang tidak izin tidak mendapat izin ataupun parti ni berlaku dengan cukup berleluasa dan kalau kita melakukan satu tindakan yang boleh menyekat menutup sepenuhnya itu adalah baik, tapi kalau kita tidak dapat melakukannya maka kita perlu kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, iaitu dengan memudahkan kemasukan tersebut. Jadi dengan cara itu, kita lihat di sini adalah serampang dua mata sebenarnya. Satu, dapat menyelesaikan isu kemasukan tanpa izin yang menyebabkan mereka ini tidak ada dokumen, nanti penglibatan mereka dalam industri ataupun sektor-sektor yang berbahaya, yang jenayah dan sebagainya. Jadi dengan cara kita melegalizekan, memudahkan kemasukan mereka, maka kita akan dapat monitor dan mempunyai rekod profiling pergerakan dan segalanya. Yang kedua, di sini juga adalah secara tidak langsung akan memberikan laba ataupun keuntungan kepada pihak Malaysia melalui immigration apabila mereka masuk, mereka sekurang-kurangnya membayar duit visa dan lain-lain, maka di sinilah satu kelebihan ataupun advantage yang kita akan perolehi Jadi ini sebenarnya merupakan satu strategi yang tepat, strategi yang memerlukan sinergi yang tepat dan juga dia ini mesti di drive ataupun dipandu oleh kita panggil will, kemahuan yang tinggi daripada pihak ketua negara, iaitu sama ada di Malaysia dan juga Indonesia, untuk menjayakannya. Maka seterusnya bagaimana? Dan itu yang saya lihat bahawa satu jawatan kuasa kerja, bukan jawatan kuasa yang melihat ataupun monitor semata-mata, tapi perlu kepada jawatan kuasa kerja yang buat kerja. Jadi jawatan kuasa inilah yang akan meneruskan apa yang dihasratkan oleh PM10 dan juga Presiden Indonesia, dan dijelmakan dalam bentuk tindakan-tindakan, perbincangan dan apa-apa sahaja yang boleh memberikan
kepada implementasi. Itu kuncinya. Ya. Mhm. Kita nak membawa kepada implementasi seperti yang Prof nyatakan tadi, tapi Prof kita nak berhenti rehat seketika. Ada beberapa perkara untuk kita sentuh lagi terutamanya berkaitan dengan isu-isu kesihatan, bagaimana untuk kita bersama-sama bukan saja kerajaan tetapi rakyat dan juga masyarakat untuk melihat kepada isu ini sangat penting untuk memastikan bahawa hubungan itu terus terjaga dan juga terjamin. Kita nak berhenti rehat dulu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau kerajaan baharu. Ini sebenar lawatan Perdana Menteri ke Indonesia. Kita melihat kepada kerjasama daripada aspek keselamatan, khususnya bagaimana untuk kita mengembling, dan juga antara satu perkara penting adalah kerjasama antara Malaysia dan Indonesia melibatkan pemimpin-pemimpin utamanya dan juga seterusnya kepada masyarakat dan juga rakyat sekeliling. Pakar Kajian Strategik dan Keselamatan UPNM, Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam masih bersama-sama saya menerusi dalam talian. Prof, tadi kita bercakap berkaitan dengan banyak isu-isu penting seperti yang Prof nyatakan tadi berkaitan dengan maritim, bagaimana figura seorang Perdana Menteri bersama-sama dengan Presiden Indonesia khususnya untuk menjalin kerjasama dengan baik. Tetapi kalau kita nak melihat kepada keseluruhan, kita sering menyatakan bahawa Malaysia, Indonesia ini adalah serumpun. Bahasanya pun lebih kurang mudah difahami, budayanya hampir sama dengan kependudukan dan juga masyarakatnya. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan aspek keselamatan ini, ia berbalik kepada bagaimana individu ataupun rakyat itu membawa pribadinya ke sesebuah negara. Tetapi dalam aspek ini, bagaimana untuk kita memastikan bahawa kebersamaan itu sentiasa ada, melihat kepada kerjasama oleh pemimpin-pemimpin, tetapi rakyatnya bagaimana, Prof? Okey. Ihsan, ada seperkara lah yang kita harus jelas ya, bahawa um, kita perlu mencari persamaan bukan perbezaan. Ya. Itu yang penting ya. Mhm. Sebab kita hidup dalam dunia yang penuh mencabar ini, pancaroba ini. Jadi kalau kita nak cari perbezaan itu pasti ada, dan setiap orang akan ada perbezaan, dan perbezaan itu nanti yang akan dinatijahkan dalam bentuk konflik ataupun krisis dan lain-lain. Maka jalan yang terbaik adalah dengan mencari persamaan, melihat kepada apa yang boleh kita berikan kekuatan di antara kedua-dua buah negara ini ya. Jadi kita faham ya, contohnya daripada segi hubungan dagang yang cukup besar di antara Malaysia dan Indonesia ya, hubungan buruh tenaga buruh yang mana Malaysia hari ini kalau kata uh, sebahagian besar dan cukup signifikan kontribusi daripada tenaga buruh Indonesia terhadap pembangunan Malaysia ya. Malah hari ini kita juga tak dapat nafikan bahawa pembangunan teknologi Indonesia ya, dan juga pelaburan daripada Indonesia itu juga kita dahagakan dan amat diperlukan ya, kerana golongan yang kalau kita istilahkan sebagai T20 di Malaysia ini mungkin sekitar tak sampai 1 juta ya, mungkin dalam ratus ribu, tapi di Indonesia golongan T20 mereka itu mencecah sehingga ke 30 juta. Dan ini menunjukkan bahawa kalau itu dapat disinergikan ataupun mereka itu dapat membuat satu pelaburan dan sebagainya ke dalam negara kita, ianya akan dapat memberikan satu keuntungan. Malah daripada segi hubungan tadi yang saya sebut, keagamaan kita yang bahasa dan lain-lain itu budaya dapat memberikan juga kelebihan. Okey, kebersamaan. Setelah kita faham semua ini, satu lagi perkara yang penting juga adalah melihat bagaimana kebersamaan ini perlu dilaksanakan dengan cukup bijak ya. Maknanya di pihak ketua negara melakukan kerjasama, membuka pintu, tapi kemudian yang lain-lain itu akan meneruskan. Dan rakyat saya fikir apabila mempunyai acuan yang tepat, mereka akan ikut, mereka akan bersama. Tapi kalau mereka diberikan acuan yang salah, itu yang akan berakhir dengan perkara yang tidak baik. Jadi di sini saya melihat ciri-cirinya sudah ada, ketokohan itu sudah ada,
tools ataupun kelengkapan daripada segi budaya dan lain-lain yang saya sebut tadi, kekayaannya, natural resources, ini pelaburan, semua itu ada dan ianya perlu maknanya dimanfaatkan dengan cukup baik, maka akan terhasillah sebuah kerajaan yang cukup cemerlang, ya. Dan saya nak ulas sikitlah Ihsan, ya. Dan awal sebenarnya apabila PM10 dilantik, saya telah melihat bahawa apabila Malaysia di sini, kita ada kemudian Indonesia dan iaitu Pak Jokowi, dan kalau ada kepimpinan lain yang saya juga melihat beberapa tokoh yang akan bertanding dalam pilihan raya Indonesia pada tahun 2024, ya, seperti Anies Baswedan dan lain-lain, mereka itu mempunyai kekuatan masing-masing dan ditambah pula dengan Turki yang mana kita memiliki Erdogan, Presiden Recep Tayyip Erdogan. So kalau katalah tiga ini dapat disinergikan dengan cukup cemerlang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, maka natijahnya akan cukup baik untuk negara ini, rakyat negara ini dan juga untuk pembangunan ekonomi kita juga. Saya tertarik dengan apa yang Prof nyatakan tadi, bila sinergi itu bergabung dengan Turki, dengan Indonesia dan sebagainya, kepimpinan itu diterjemahkan dan akhirnya kita melihat kepada bagaimana acuan pemimpin itu dibawa dan akhirnya ia akan membawa kepada pentafsiran yang jelas oleh rakyat dan juga masyarakat khususnya. Tetapi Prof, selepas ini sebagai seorang pakar strategik dan keselamatan, apa lagi ruang yang boleh dibuka oleh Malaysia dan Indonesia bagi memastikan bahawa ruang lingkup ini sentiasa terjamin dan juga terjaga, dan dalam masa yang akan datang bukan sahaja kita mengukuhkan apa yang kita dah ada, tetapi dalam masa yang sama kita memikirkan sesuatu yang berbeza ataupun berbeza dengan Malaysia dan Indonesia dalam aspek strategi dan juga keselamatan ini. Baik, seperkara yang kita harus jelas, ya, bahawa hubungan istimewa ini, ya, boleh dimusnahkan dalam masa yang pendek, ya. Tapi untuk membinanya memerlukan masa yang panjang, ya. Sebab itu kita panggil memusnahkan lebih mudah daripada membangunkan, ya. Agak sebenarnya kritikal apabila kerajaan terdahulu mencadangkan untuk melantik ahli politik yang kita faham, mungkin saya tak payah sebut nama lah, untuk menjadi duta yang mempunyai pelbagai isu termasuk dengan korupsi dan lain-lain. Jadi itu akan memberikan satu imej yang tidak baik. Jadi saya mengharapkan maknanya kerajaan, dan kita yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melantik maknanya seorang duta yang cukup tinggi integritinya, kecerdikannya, kebijaksanaannya, dan kalau boleh lantiklah mereka yang memang berada dalam bidangnya sendiri, terutama daripada pegawai-pegawai takbir dan diplomatik. Jadi kita kenapa begini? Kerana kita nak membina hubungan yang panjang, kerana politik ini, ahli politik ini dia akan pergi, dia sampai masanya dia akan pergi, dia akan bertukar, kita akan bertukar, maknanya kerajaan kita mungkin bertukar, Perdana Menteri kita bertukar menteri, tetapi kalau kata kita mempunyai duta yang bebas dan juga perancangan perdagangan, jawatan kuasa dan sebagainya yang dibangunkan, treaty agreement dan lain-lain itu, maka dia akan berterusan walaupun bertukarnya kerajaan. Jadi di sinilah kita melihat bahawa kelestarian itu, hubungan ini sebenarnya amat bergantung kepada apa yang kita letak hari ini, batu asas yang kita letak. Kalau tepat, benar, maka tidak ada jadi masalah siapa yang mengepalai negara atau sebagainya. Tapi kalau kita tidak tepat, maka dia akan rosak dan akan musnah selepas tidak ada yang mempunyai will ke arah tersebut, ya. Selain daripada itu juga kita harus melihat bahawa memang dalam masa-masa yang akan datang hubungan kita ini akan diuji, ya, diuji dengan pelbagai insiden, pelbagai krisis yang mungkin akan menjadi lebih parah. Kita dah ada, contohnya Laut Cina Selatan. Ini adalah satu isu yang cukup mencengkam dalam dunia masa-masa yang akan datang ini, terutama sekali
apabila ianya melibatkan Taiwan dan juga perjanjian AUKUS iaitu Australia, UK dan US yang bersetuju untuk membuat seperti joint patrol di Laut Cina Selatan yang mana mereka ini adalah merupakan kuasa besar dunia dan menggunakan juga submarin daripada tenaga nuklear, maka ini telah mendatangkan satu kebimbangan di Laut Cina Selatan terhadap kita dan juga hubungan kita dengan Indonesia dan jika konflik itu berlaku dan pastinya kesan itu akan terkena kepada kita selain daripada itu isu-isu seperti KFR kidnapping for ransom itu juga adalah satu isu lagi yang perlu dilihat, terutama sekali di Laut Sulu yang melibatkan di antara Indonesia, Malaysia yang mana juga ramai pekerja-pekerja Indonesia yang terlibat dalam industri-industri yang berpusat di Sabah yang akhirnya telah menjadi tawanan kepada kelompok teroris seperti Abu Sayyaf, Raja Sulaiman dan lain-lain, yang mana akhirnya mereka itu akhirnya juga ada yang mati dan sebagainya. Jadi kita tidak maulah maknanya hubungan ini akan dirosakkan dengan perkara-perkara seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Banyak yang kita dapat dan hubungan ini yang perlu kita jaga dan saya percaya kita dan juga Prof juga optimis supaya di masa ke depan kita lebih mempunyai hubungan yang lebih baik bukan saja dengan Indonesia, dengan negara serantau di Asia dan dunia khususnya. Terima kasih pakar kajian strategik dan juga keselamatan UPNM Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam atas diskusi itu tadi. Sekian dulu Pantau Kerajaan Baharu. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.